Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ni Luqmanul Hakim bin Nidi. Al-an saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep aksiologi dari perspektif falsafah. Kata aksiologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu axios yang memiliki erti kata nilai dan logos yang mempunyai erti kata teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksudkan adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan pelbagai pertimbangan tentang apa yang dilakukan. Untuk lebih mengenali lagi apa yang dimaksudkan dengan aksiologi ini, terdapat beberapa ilmuwan, iaitu 2 ilmuwan untuk menghuraikan lagi definisi aksiologi. Yang pertama, Surya Sumantri 1990 yang mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan daripada pengetahuan yang diperolehi. Yang kedua, Bramel, seperti yang dikutip di dalam ANSA 2019, membahagikan aksiologi dalam 3 bahagian, iaitu moral conduct, aesthetic expression dan socio-politic life. Moral conduct ialah tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, iaitu etika, dan aesthetic expression iaitu ekspresi keindahan, yang mana bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang terakhir, sosiopolitik, lahirnya falsafah kehidupan sosial politik. Ilmu aksiologi juga mengkaji hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Aksiologi merangkumi 2 aspek, iaitu etika akhlak, estetika keindahan, sebagai suatu pengetahuan yang berguna dalam menjelaskan, meramalkan dan menganalisa gejala-gejala alam. Wallahu a'lam. Pentingan aksiologi dalam kehidupan mahasiswa. Aksiologi ini dapat menangani masalah keruntuhan akhlak mahasiswa. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dan ditinjau dari sudut kefalsafan, dan tujuan mempelajari aksiologi moral untuk mengelakkan diri dari kejahilan, berdiri di atas kebenaran dan menyingkap tabir kebatilan yang menutup kelemahan fikiran. Oleh yang demikian, secara ringkasnya, ia ialah ringkasan dari pemikiran manusia yang berusaha untuk memahami hakikat alam sekelilingnya. Jatuh bangunnya masyarakat di masa hadapan banyak bergantung kepada komuniti teras ini. Mahasiswa harus mengubah minda dari segi perancangan, strategi, program dan mekanisme pelaksanaan dalam menangani masalah utama iaitu masalah kemerosotan akhlak, mengatasi masalah ketidakseimbangan pencapaian akademik antara pelajar. Oleh itu, mahasiswa perlu sedar tentang tanggungjawab dan harapan yang disandarkan kepada mereka dalam meniti ranjau yang penuh cabaran. Keterampilan sahsiah dan kesarjanaan ilmu merupakan persiapan penting dalam mematangkan mahasiswa untuk mewarisi kepimpinan negara di masa hadapan. Dengan mempelajari aksiologi, mahasiswa dapat memahami konsep penguasaan ilmu. Kepentingan aksiologi dalam kalangan mahasiswa adalah untuk mahasiswa memahami konsep penguasaan ilmu kerana ia wajar menjadi prinsip utama di dalam kehidupan setiap mahasiswa. Mahasiswa tidak sewajarnya menanamkan di jiwa bahawa pembelajaran hanya untuk kelulusan peperiksaan,
memenuhi keperluan khusus atau sekadar untuk mendapat sekeping ijazah saja. Sebaliknya, semangat cintakan ilmu merupakan momentum penting ke arah memahami erti hidup yang sebenar. Setiap ilmu yang dipelajari wajar ditafsir dan difikirkan mengikut kacamata ilmiah yang betul. Hal ini kerana kesanggupan berfikir merupakan penghasilan ke arah pemahaman intelektual. Kepimpinan berkesan dan memperlengkapkan manusia dengan ilmu pengetahuan. Kesannya hakikat akhir satu proses berfikir mampu membawa mahasiswa ke Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung apa yang dibentangkan oleh Arif sebentar tadi. Jadi poin saya bagi kepentingan mahasiswa, kepentingan aksiologi terhadap mahasiswa kan. Okey, poin saya pertama, aksiologi ni dapat meningkatkan tahap ataupun meningkatkan mutu teknologi lah di negara kita. Okey. Benda ni saya nak kaitkan terhadap pendidikan kita lah. Kalau secara dasarnya pendidikan ni adalah satu aspek sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Konsep ini dapat dilihat atau digunakan untuk mengembangkan pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan yang setia ada serta melahirkan konsep-konsep pendidikan yang baru. Okey. Kalau daripada poin saya tu, kita dapat lihat pendidikan ni sangatlah penting. Kan? Pendidikan ni sangatlah penting bagi meningkatkan mutu pendidikan tu sendiri. Faham tak? Maksud saya gejala kehidupan manusia ni sangat menitik beratkan terhadap pendidikan. Jadi bila pendidikan tu kita dapat pertingkatkan lagi, kita dapat secara tak langsungnya kita dapat meningkatkan mutu teknologi di negara kita. Begitulah. Jadi saya dapat simpulkan kat sini, aksiologi ni bila kita meningkatkan, bila kita gunakan aksiologi ni dalam perkembangan ilmu ataupun perkembangan pendidikan, dia meningkatkan lagi sektor-sektor teknologi, meningkatkan lagi mutu teknologi di negara kita. Begitulah yang saya dapat simpulkan dalam poin pertama saya. Teknologi ni juga dapat meningkatkan seni pendidikan kita. Okey, seni pendidikan tu adalah satu kegiatan di mana kegiatan tu bukan sahaja mencapai hasilnya, tetapi pelaksanaan juga mendapat respon dan maklum balas yang baik dan menyenangkan kepada pendidik dan pengajar. Maksudnya seni pendidikan ni dia melihat kepada sesuatu hasil lah. Hasil, dan bukan hasil saja, dan hasilnya tu dapat respon yang baik kat situ. Dan seni pendidikan juga dia menekankan tentang faktor emosi lah. Kerana faktor emosi ni dia melibatkan hubungan sosial kita. Dan dia juga melibatkan tentang kepuasan hati dan kegembiraan hati. Jadi perkara ini dapat dipraktikkan ataupun ditonjolkan ataupun dapat dilakukan menerusi teknik-teknik pendidikan yang betul lah. Pendidikan yang betul tu melalui penekanan terhadap emosi kita lah. Maksudnya pendidikan tu lebih menerapkan tentang emosi. Emosi ni secara tak langsung berkaitan dengan aksiologi. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan tentang kepentingan aksiologi dalam kalangan mahasiswa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Amirul bin Has akan membentangkan dapatan kajian kami berdasarkan objektif kajian yang ketiga, iaitu pengamalan nilai pengetahuan di kalangan mahasiswa dalam mendapati situasi di sekeliling mereka. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan
ialah mengaplikasikan nilai pengetahuan dalam kalangan mahasiswa melalui interaksi. Komunikasi dan interaksi antara manusia sangat penting untuk menjalinkan hubungan antara manusia. Poin yang kedua pula ialah pengamalan nilai pengetahuan terhadap alam sekitar. Interaksi antara manusia dengan alam sekitar melahirkan rasa tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Pengetahuan di kalangan mahasiswa dalam mendepani situasi di sekeliling mereka. Sebagai seorang mahasiswa, kita tidak hanya tertumpu pada buku sahaja. Ilmu itu konsepnya luas. Ia meliputi pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan boleh didapati di dalam buku, namun pengalaman hanya boleh didapati di dalam kehidupan. Boleh didapati dengan menyertai pelbagai persatuan ataupun aktiviti di universiti. Ianya memang tidak memberikan kesan secara akademik ataupun secara langsung terhadap akademik kita. Namun, bersetuju atau tidak, dengan menyertai aktiviti seperti inilah yang akan membentuk diri kita untuk menjadi mahasiswa yang proaktif, penuh dengan nilai positif dan meningkatkan daya saing, kebolehpasaran kita, dan ianya memberikan kebolehpasaran kepada kita untuk pekerja itu mendapatkan kerja suatu hari nanti. Aktiviti persatuan juga dapat melatih diri dengan ilmu kepimpinan. Menyertai aktiviti sebegini sebagai mahasiswa dapat memupuk semangat kerjasama dan melatih kemahiran berkomunikasi dengan lebih baik. Tidak saya nafikan bahawa semua orang boleh memimpin, tetapi tidak semua mampu memimpin. Semua orang boleh memimpin, tetapi tidak semua yang mampu memimpin. Apabila kita dilantik sebagai ketua di dalam organisasi, kita perlu berfikir kreatif dan berfikir jauh untuk menggerakkan organisasi kita, melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan dan melatih cara kita berfikir yang seterusnya membawa perubahan yang baik terhadap cara kita bekerja. Selain itu, kemahiran ini diperoleh melalui pengaplikasian dan pengalaman kita bertemu dengan orang awam. Seorang mahasiswa seharusnya perlu menyiapkan diri bukan hanya dalam ilmu yang tertulis di buku, tetapi juga ilmu yang terdapat melalui pengalaman sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Sekian.